Baik, dalam segmen Doktor dan Anda Asyu, kita akan memfokuskan mengenai kesihatan mental yang mana telah pun diberikan penumpuan utama kerana masalah kesihatan mental ini sudah pun menjadi satu masalah yang amat besar khususnya di peringkat global. Jadi hari ini kita akan berfokus kepada kanak-kanak dan remaja. Ya betul, sebab dikhawatiri sebenarnya masalah kesihatan mental ini di masa akan datang akan lebih membahayakan daripada penyakit jantung. Betul. Sebab kita dapat lihat sebenarnya ramai remaja secara diam membunuh diri mereka disebabkan masalah mental ini. Jadi kita nak berikan kesedaran kepada anda dan untuk kita membudayakan percakapan berkenaan dengan masalah mental ini. Sebab kadang-kadang ada setengah mereka yang merasakan ini adalah tabu untuk dikongsikan, untuk diceritakan. Jadi hari ini di studio kami bawakan selamat datang kepada Dr. Ramli Muhammad Ali selaku pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur KKM. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Doktor, mungkin untuk sebagai permulaannya kita ingin membicarakan mengenai apa yang perlu kita ketahui khususnya dalam kategori kanak-kanak dan juga remaja ini tentang kesihatan mental dan juga mental yang sihat bagi kanak-kanak dan juga remaja ini, apa yang boleh kita fahami? Okey, terima kasih. Bila kita katakan kesihatan mental itu sendiri, dia adalah kita panggil satu komponen yang penting. Sama penting, kalau tak lebih penting, sama penting kesihatan fizikal. Kerana kesihatan mental yang baik, dia akan kita panggil memandu fikiran kita, memandu emosi kita, memandu tingkah laku kita untuk kita buat berjaya buat keputusan yang baik dalam kehidupan kita. Sekiranya kesihatan mental kita terganggu, kita akan mengganggu kita punya kehidupan dari segi fikiran kita, dari segi emosi dan tingkah laku kita. Baik. Jadi dan sebab itulah kesihatan mental yang baik ini adalah satu penting. Ya. Tapi tidak semua kita panggil tidak semua orang bila dia ada, contohnya kesihatan fizik secara semua orang bila sakit kepala dia ada brain tumor. Contohnya ya, mungkin dia ada stres dan sebagainya. Begitu juga kadang-kadang kita ada kesedihan, kita simptom-simptom ya, masalah kesihatan mental. Tapi tidak semestinya mereka ni kita panggil mempunyai masalah penyakit mental. Jadi penyakit mental dan kesihatan mental perkara yang berbeza. Jadi sekiranya kadang-kadang kita tak boleh tidur contohnya kan, tak boleh tidur. Itu simptom, mungkin simptom kesihatan mental. Mungkin kita ada underlying depression ke, kemurungan ke, kerisauan ke, yang perlu kita panggil, kita perlu buat penilaian dan untuk rawatan seterusnya sekiranya ada. Kalau mungkin doktor boleh berikan pencerahan dengan lebih lanjut jenis-jenis masalah mental, sebab sekarang ni kalau kita selalu nampak masalah mental adalah kemurungan. Itu orang kata yang utama sekarang yang perlu dibicarakan. Tapi untuk mengetahui anda semua, ada beberapa lagi kategori lain yang jatuh di bawah masalah mental ni. Kita minta doktor untuk kongsikan pagi ini. Terima kasih. Yang itu kita panggil masalah mental ataupun kita panggil masalah psikiatri ini, especially terutama di kalangan kanak-kanak dan remaja. Dia bermula dengan umur yang sangat kecil, sangat muda. Di situ kita dapat lihat banyak masalah kita panggil neurodevelopmental disorder atau kecelaruan saraf yang kita panggil dia datang dengan simptom-simptom tingkah laku. Contoh yang ketara, contoh dia autisma, contoh dia ya, di mana kanak-kanak tersebut tak dapat kita berkomunikasi dengan baik. Mereka ada tingkah laku yang berbeza ya. Dan juga contoh yang lain, contohnya adalah kita panggil ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder ya. Yang kanak-kanak tu aktif ya. Sangat aktif, seolah-olah ada bateri dia tak mati-mati kan, tak habis-habis kan, macam ada motor dalam diri, sentiasa aktif. Kemudian dia ada masalah dari segi fokus, tak dapat fokus dengan baik. Kadang-kadang kanak-kanak yang ada masalah ADHD ini, dia tak boleh belajar bercakap ya. Jadi mereka tak boleh bercakap kerana dia sangat aktif, dia tak fokus, dan kadang-kadang ibu bapa yang ini mungkin dia boleh tolerate. Tapi bila mana dia dah mula jadi kita panggil ada tingkah laku yang agak agresif, kita panggil poor impulse control merupakan satu daripada kriteria untuk ADHD itu. Jadi barulah ibu bapa datang untuk dapat rawatan. Jadi itu dikedekan kanak-kanak ya. Neurodevelopmental disorder ni luaslah. Luas kita panggil, merangkumi perkara-perkara yang terbit daripada umur yang sangat muda
Dan ada sampai ke dia boleh membawa ke alam dewasa. Ada autism yang dewasa, ADHD yang dewasa juga. Masalah-masalah neurodivergent disorder yang lain, contoh dia communication disorder, yang apa kita panggil gagap, ya. Gagap, kemudian dia ada cara bercakap yang lain, contohnya, ya, kita social communication disorder. Kemudian jadi itu kita panggil yang lebih spesifik pada kanak-kanak, ya. Bila mana dia membesar, dia akan mula kita mengalami kita panggil gejala-gejala masalah-masalah kesehatan seperti orang dewasa. Contoh dia anxiety, ya, kebimbangan, kerisauan. Kita panggil kemurungan, ya. Kemurungan di mana kita panggil kadang-kadang kita tengok biasalah murung kan. Tapi bila kemurungan itu berlebih daripada contohnya lebih daripada 2 minggu, mungkin itu satu kemurungan klinikal yang perlu dapatkan rawatan. Jadi perkara macam contoh anxiety ini, bila kita lihat kita panggil National Health and Comorbidity Survey yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2017, kita dapati sangat tinggi kita panggil di kalangan remaja ni yang punya masalah anxiety. Contohnya dikata lebih kurang 40% di kalangan kita panggil mereka yang ditinjau tu di kalangan gadis remaja mengalami kita panggil anxiety. Dan serta persentage mengalami kemurungan. Mereka sangat tinggi kalau dibandingkan kita panggil dengan kita panggil masyarakat kita orang lain dalam masyarakat. Kita tengok kanak-kanak remaja ni, especially remaja, bila mana dia sampai ke tahap remaja, mereka mula mengalami masalah-masalah mental sama seperti orang dewasa. Contohnya kemurungan, anxiety, dan satu tahap lagi di mana mereka dah mula kita panggil late adolescent, contoh dalam 16, 17, mereka dah mula kita panggil cuba mengendalikan stres yang lebih besar. Di situ kita lihat mereka mula ada simptom-simptom gejala-gejala keselamatan yang lebih besar. Contoh dia skizofrenia contohnya. Di mana mereka kadang-kadang dia berlaku late adolescent. Jadi ini kita panggil secara lintas lalu lah. Tentang kita panggil masalah-masalah kesihatan mental yang ada di kalangan kita lah. Tapi kalau kita nak bercakap, tadi doktor dah sebutkan beberapa jenis keadaan kesihatan mental, antaranya anxiety, depression, skizofrenia dan sebagainya. Tetapi apabila kita memperkatakan tentang normal itu mungkin subjektif, bergantung kepada persekitaran kanak-kanak dan remaja. Ada yang pendiam, ada yang talkatif, ada yang mengalami tekanan yang besar, ada yang mengalami tekanan yang sedikit. Tetapi ada juga yang di peringkat kanak-kanak itu dia ada ataupun percakapannya itu dia ibarat ada imaginary friends ataupun bercakap sesama sendiri ataupun bercakap bersendirian. Itu dianggap normal kerana mungkin ibu bapa menganggap mereka sedang bermain. Tapi bagaimana untuk kita menentusahkan keadaan normal kanak-kanak itu dengan keadaan yang perlu untuk dirisaukan oleh ibu bapa untuk mendapatkan rawatan yang lanjut? Secara tradisionalnya lah, ibu bapa merupakan the expert, kita panggil specialist untuk anak-anak mereka. Mereka tahu tentang anak mereka. Tapi kadang-kadang kita punya ada blind spot. Blind spot. Dan kadang-kadang ada kawan-kawan mereka yang mengatakan anak awak ni ada perbezaan kot. Mungkin lebih baik untuk dinilaikan oleh kita panggil pakar atau doktor ataupun psikologis. Tapi kadang-kadang kita ni tak mempunyai masa yang banyak. Jadi selain daripada itu, mereka mungkin boleh sekarang ni zaman teknologi, di mana kita boleh kita panggil melayari internet kan, dalam kita panggil online tu, banyaklah kita panggil free assessment tools contohnya, free assessment tools, tapi banyak kebanyakan dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Inggeris ada yang telah dialih bahasa kepada bahasa Malaysia. Jadi mungkin boleh digunakan, ataupun dia boleh bawa, sekiranya dia ada concern yang anak dia mungkin berbeza, dia boleh bawa kepada klinik-klinik kesihatan. Bahkan doktor-doktor kita di klinik kesihatan telah dilatih untuk kita panggil screening, untuk screening atau membuat diagnosis awal kepada perkara-perkara yang kita panggil agak biasa di kalangan kita. Jadi bukan macam seperti neurodevelopmental disorder, ramai kita panggil di kalangan pakar-pakar perubatan keluarga yang telah dilatih
antara latih dan mereka tahu. Mereka tahu dan mereka boleh membuat diagnosis awal, membuat kita panggil rawatan awal dan sebagainya. Kemurungan dan juga kebimbangan juga merupakan perkara-perkara yang agak biasa, di mana sekiranya mereka beberapa concern sehingga anak-anak mereka boleh bawa anak-anak mereka kepada doktor-doktor di klinik kesihatan yang berdekatan. Di sini itu kita di klinik kesihatan juga, Kementerian Kesihatan Malaysia juga di peringkat klinik kesihatan mereka ada membuat so-called screening menggunakan kita panggil DAS scale. DAS tu stand for kita panggil Depression, Anxiety, Stress Scale. Jadi di situ kita akan dapat lihat sekiranya itu anak mereka akademik dah menurun, dah mula kita panggil menyendirikan di dalam bilik dan sebagainya, susah nak tidur, sentiasa tak nak sekolah, sakit perut, berbagai-bagai simptom, mereka boleh bawa kepada klinik berdekatan. Di situ mereka akan di-screen menggunakan kita panggil DAS scoring scale ni, ataupun secara klinikal untuk mendapatkan diagnosis awal. Dan doktor, untuk kita sebenarnya menghalang daripada kanak-kanak mengidap penyakit mental ini, kita perlu pada awal itu pada rumah. Bila kita cerita rumah tu maksudnya ibu bapa lah. Sebab kadang-kadang maaf untuk dikatakan ada ibu bapa di rumah sana mereka sebenarnya toksik. Mereka sebenarnya punca kepada kanak-kanak tersebut mengalami masalah mental. Jadi bagaimana untuk kita memberi kesedaran kepada ibu bapa di luar sana untuk mereka sentiasa memerhati keadaan anak mereka dan juga diri mereka sendiri supaya anak mereka tidak mengidap masalah mental di kemudian hari. Okey. Saya berpendapat secara umumnya tak ada ibu bapa yang kita panggil ada matlamat untuk merosakkan anak-anak mereka. Tetapi kadang-kala ialah ibu bapa bila menjadi ibu bapa kadang-kadang mereka kekurangan kita panggil skill, bagaimana cara dan yang terbaik. Kadang skill yang kita ada berdasarkan keluarga kita. Kita lihat mak bapak kita, ibu bapa kita macam mana, kita lihat kawan-kawan kita bagaimana. Kadang-kadang kita rasa itulah perkara yang terbaik. Perkara itu memang perkara yang terbaik, tetapi perkara terbaik tidak semestinya berkesan. Kita kena lihat cara-cara yang lebih berkesan. Okey, mungkin ibu bapa tersebut sekiranya mereka mendapati cara mereka terbaik, baik, tetapi kurang berkesan, mungkin mereka boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada kita panggil klinik kesihatan yang berdekatan ataupun kepada psikologis, kaunselor. Kerana sekarang ni di peringkat peringkat negara sekarang ni, contohnya LPPKN, mereka telah terbitkan kita panggil manual keibubapaan. Mereka juga membuat training kepada kita panggil kepada grup-grup kumpulan ibu bapa ini supaya mereka dapat kita panggil skill yang berkesan untuk anak-anak mereka. Akan tetapi kadang-kadang kita tak boleh buat macam tu. Kita kekurangan masa dan sebagainya. Mungkin kita boleh dapatkan nasihat pakar untuk kita buat penilaian bagaimana cara yang terbaik. Bila ada sesi-sesi klinikal di hospital kadang-kadang kita juga buat kita panggil sesi-sesi keibubapaan ini. Jadi kita sama-sama berbincang untuk kita tengok apakah cara yang lebih berkesan untuk kita panggil menangani isu-isu stres, ya. Tapi stres ni memang perkara yang kita panggil yang agak biasa, ya. Yang agak biasa, kita mempunyai banyak pendapat tentang stres. Ada di kalangan keluarga, ada di kalangan ibu bapa yang ataupun guru-guru ataupun doktor sendiri, orang awam mengatakan stres itu sangat perlu. Sangat perlu untuk anak-anak untuk belajar, ya, untuk belajar, untuk jadi lebih resilient. Akan tetapi ada setengah-setengah kanak-kanak ini dengan stres mereka boleh perform, jadi baik, jadi lebih baik. Tetapi ada setengah kanak-kanak dan remaja ni mereka tak boleh perform. Dengan stres mereka terganggu. Ya, mungkin approach yang lebih berkesan dengan cara mengenali anak-anak kita dengan lebih baik. Mereka ni jenis yang macam mana, ya? Mungkin yang boleh tahan stres, ataupun mereka ni yang tak tahan stres, mungkin dia perlukan cara-cara yang lain. Okey. Baik, kalau kita lihat masalah yang mungkin terkini bagi remaja dan juga kanak-kanak ini adalah antara lain adalah masalah yang melibatkan rakan sebaya, kerana mereka lebih banyak meluangkan dengan rakan sebaya. Contohnya kalau masalah dipulaukan oleh rakan ataupun friend zone, masalah
masalah putus percintaan, cinta antara remaja ini ataupun masalah buli dalam kalangan sebaya, itu juga boleh menjadi antara faktor mereka ada keinginan mungkin untuk membunuh diri ataupun untuk mencederakan diri masing-masing. Adakah itu masalah-masalah terkini yang dikenal pasti oleh pihak berwajib bagi menilai bagaimana tahap emosi dan juga kanak-kanak dalam mengharungi kehidupan mereka seharian? Ya, daripada National Health and Community Survey 2017 yang saya katakan tadi, kita dapat lihat, kita panggil di kalangan kanak-kanak sekolah, kanak-kanak sekolah, di mana mereka yang mendapati daripada hasil kajian, hasil tinjauan tersebut, mereka mendapati murid-murid di tingkatan 1 merupakan yang paling tinggi, yang paling tinggi di kalangan murid-murid yang lain, mempunyai kita panggil tingkah laku suicide ni ataupun bunuh diri ni. Tingkah dikatakan tingkah laku suicide ni, mereka ada pemikiran untuk kita panggil menamatkan kehidupan dia, ataupun dia ada rancangan untuk membuat sesuatu untuk kita panggil bunuh diri, ataupun mereka dah mula buat kita panggil kita panggil attempt, cuba untuk bunuh diri. Kebanyakan mereka ada senyata mereka yang cuba tapi gagal. Tapi yang kegagalan ni sebenarnya under reporting sebenarnya. Mereka tak datang jumpa dan sebagainya kerana mereka segan, malu dan sebagainya kan. Akan tetapi bila kita lihat daripada tinjauan tersebut juga, mereka mendapati murid-murid tingkatan 1 ni merupakan murid-murid yang tinggi kadarnya yang dibuli. Yang dibuli bahkan 23% kalau tak silap saya, berbanding dengan murid-murid tingkatan 5 yang merupakan abang besar dalam sekolah dan sebagainya. Murid tingkatan 5 dah jadi 10% dibuli. Masih ada yang dibuli kan, tapi 10% berbanding dengan kanak-kanak atau remaja tingkatan 1. Jadi ada kaitan antara kita panggil buli dan juga kita panggil tingkah laku bunuh diri tersebut. Akan tapi kita tinjau luar negara juga mendapati ada perkara-perkara lain. Contoh dia masalah kesihatan mental sendiri merupakan kita panggil pendorong ataupun faktor yang lebih penting, di mana remaja mula ada kita panggil tingkah laku untuk bunuh diri. Contohnya kemurungan, anxiety, kita lihat daripada survey yang kita ada di Malaysia yang 2017 tu, kita dapat kadar anxiety di kalangan perempuan, contohnya gadis remaja agak tinggi berbanding dengan lelaki. Kita lihat trend yang baru-baru ni agak mencemaskan juga Kita lihat trend yang baru-baru ni, kita lihat ada lebih kepada gadis yang membunuh diri yang kita lihat di dada akhbar baru-baru ni. Trend tersebut kita lihat juga di negara-negara maju. Contoh di Amerika Syarikat, contoh dia. Mereka melihat trend tersebut. Trend di mana gadis-gadis remaja yang lebih ramai kita panggil menunjukkan tingkah laku untuk bunuh diri. Baik. Okey, baik. Itu dia sikit sebanyak kami dapat kupas hari ini dalam segmen Doktor dan Anda berkenaan kesihatan mental kanak-kanak dan juga remaja. Terima kasih kepada Dr. Ramli bersama kami di studio hari ini untuk kupas serba sedikit berkenaan dengan topik ini. Semoga ia dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa di luar sana untuk menjaga anak anda dan atasi sebelum mereka mengidap masalah mental.